Tentunya di Radio Kefahaman Islam Malaysia dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah bertemu kita lagi untuk segmen destinasi hari ini. Bertemankan saya Nurhayati Paradi untuk hari ini edisi Isnin sudah pun 10 Oktober 2011 bersamaan dengan 12 Zulkaidah 1432 Hijriah. Dan hari ini telah pun kita bersama dengan rakan saudara sebentar tadi. Terima kasih kepada Nick atas perkongsian selama 3 jam untuk segmen Citra Ikim. Dan waktu ini kita akan bersama. Dan untuk anda, hari ini kita akan bersama dengan program yang dinanti-nantikan sebenarnya ya oleh semua pendengar Ikim FM setiap hari Isnin, insyaAllah kurang lebih 45 minit bersama untuk Mukmin Profesional bersama dengan yang berbahagia Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Saya dikabarkan dengan kesibukan dari pagi sampai ke petang. Alhamdulillah sempat sampai ke Ikim FM yang selamat. Dan insyaAllah akan berkongsi dengan pendengar-pendengar. Hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan kesedaran titik dua tindih celik mata hati ya. Bila cakap tentang celik ni selalunya dikaitkan dengan mata saja. Tapi hari ni kita nak kaitkan dengan hati. Nak tahu macam mana sebenarnya tu ya Ustaz ya, mungkin boleh dikongsikan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Puan Nurhayati Paradi yang dihormati, saudara-saudari sidang pendengar Radio IKIM yang dihormati juga ya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun apa jua rintangan yang kita sedang hadapi pada hari ini, sama ada penuh nikmat ataupun penuh dengan musibah ya. Kerana hidup kita begitulah. Bagaimana cuaca di luar, begitulah cuaca juga dalam hati kita ya. Kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang kita ceria, kadang-kadang kita berduka, kadang-kadang ada masanya kita bersedih. Namun apapun keadaan yang kita hadapi, yakinlah bahawa kita adalah hamba Allah. Apabila kita yakin kita hamba Allah, kita sentiasa pasrah dan menyerah kepada Allah. Dan orang yang mengaku lemah di hadapan Allah inilah yang akan diperkukuhkan dan diperkasakan oleh Allah. Sebab itu apabila kita diuji, sama ada ujian itu ringan ataupun berat, berita baiknya Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita untuk menghadapinya, insyaAllah ya. Dengan syarat kita bersandar, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara-saudari yang dikasihi sekalian, minggu lalu kita telah lihat bagaimana kita untuk mengubah sikap kita, kita perlu mengubah elemen dalaman kita. Dan elemen dalaman itu adalah 3 ya. Yang pertama hati kita, yang kedua akal kita, dan ketiga nafsu kita. Yang mana elemen dalaman ini perlu melalui 3 proses pula. Proses yang pertama tahu, yang kedua mahu, dan yang ketiga mampu. Tahu kita dengan belajar, sebab itu kita kena berterusan belajar. Jadi jangan kita berhenti belajar. Dan ibadah kita dalam belajar ni yang paling lama berbanding ibadah yang lain ya. Kalau solat hanya 5 atau 7 minit, tetapi belajar ini minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan hingga ke liang lahat ya. Sentiasa kita ya. Dari dalam perut ibu lagi perut ibu telah dididik dan sebagainya. Kemudian lahir-lahir dia azan, dia ajar. Kemudian bila mati dibacakan talqin, dia belajar terus kan ya sebagainya. Kemudian yang kedua, mesti kita mahu. Mahu ni tak cukup dengan belajar, tetapi apa yang kita belajar itu hendaklah kita amalkan. Bila kita nak mengamalkan apa yang kita tahu tu, kita melalui satu proses pula yang katakan mujahadah. Kerana kebaikan itu ditentang oleh hawa nafsu kita. Tentu ada resisten ataupun ada penghalang. Sebab itu kita katakan bahawa musuh kita adalah diri kita sendiri, iaitu nafsu. Jadi kita kena lawan hawa nafsu dengan proses mujahadah. Tidak ada jalan singkat, tidak ada jalan pintas untuk kita jadi baik, melainkan kita berusaha di jalan mujahadah, iaitu kita buat suatu perkara, suatu amalan, suatu perbuatan yang perlu kita buat walaupun kita tak suka buat. Ya, kita tinggalkan perkara yang perlu kita tinggalkan walaupun kita suka buat ya. Itu yang dikatakan mujahadah dengan segala kekuatan. Dan yang ketiga, kita kena amal dan kena riadah. Riadah ni bukan riadah kita melatih fizikal kita, tapi riadah nafsu kita. Macam mana dibebani dengan ibadah-ibadah tu, kita latih sedikit, insya-Allah sampai ke peringkat kita mampu
Jadi tahu dengan belajar, mahu dengan kita amal dan mujahadah, dan juga mampu tadi ialah kita dengan riyadhah jiwa kita, latih. Jadi itulah prosesnya. Tetapi langkah pertama untuk kita melakukan proses dalaman ini, ya, yang dikatakan tazkiyatun nafs ini, bermula dengan langkah yang pertama, iaitu kesedaran. Itu yang dikatakan kesedaran. Kesedaran adalah gerbang awal untuk kita mengubah sikap kita. Kalau kita tanyakan apa itu kesedaran, Nohati, kalau kita kesedaran itu berbeza dengan tahu. Contoh, ya, kita tahu suatu perkara dengan kita sedar satu hakikat satu perkara itu berbeza. Contoh, kita tahu dah api bahaya, api itu bahaya. Tetapi selalu sering diperingatkan, beware, ya, selalu kita ingat awas api kan. Sebab apa? Kita tahu, tetapi kadang-kadang kita tak sedar. Sebab itu berlaku kadang-kadang kebakaran kerana kecuaian kita. Jadi tahu tu lain, sedar tu. Kita kena sedar bahaya api selalu, bukan tahu saja, ya. Begitu juga saya nak buat contoh. Kalaulah api dunia ni yang kita nampak dengan mata, itu pun selalu kita alpa ataupun kita tak sedar, apatah lagi api neraka, yang memang sukar untuk kita bayangkan, ya, hanya dapat dijangkau dengan hati yang beriman. Lebih-lebih lagi perlu diingatkan selalu, ya. Jadi sekarang ni kita banyak mengingatkan manusia tentang bahaya api dunia, tetapi kita kena juga mengingatkan manusia lebih-lebih lagi tentang bahaya api neraka. Betul. Ya, api neraka. Kerana bila kita dibakar dengan api neraka, na'udzubillah, ya, diganti kulit dan sebagainya, ya, penyiksaan itu akan berlaku berterusan dan digandakan. Jadi itu. Begitu juga bila saya nak bagi tahu antara tahu dan sedar. Contoh, ramai manusia tahu dia hamba Allah, tapi ramai manusia yang tak sedar dia hamba Allah, ya. Cuba kita tengok, ya, ramai orang yang tahu. Kalau ditanya siapa, saya hamba Allah. Kalau tulis derma tu, surat derma tu, Abdullah, ya, hamba Allah, bagi RM5, RM10, ya. Tetapi sedar tak kita sebagai hamba Allah? Kadang-kadang kita tak sedar. Sebab tu kadang-kadang kita melakukan dosa, kita melakukan kemungkaran, kita meninggalkan tanggungjawab, ya. Apa yang Allah larang kita buat, apa yang Allah suruh kita tinggalkan. Sebab apa? Kita tahu kita hamba Allah, tapi kita tak sedar kita sebagai hamba Allah. Itu yang Ustaz orang panggil tak sedar diri. Kita tak sedar, ya. Macam contohnya gini lah, kalau tanya para suami, minta maaf lah saya, tahu tak dia suami orang? Tahu, tapi selalu tak sedar dia. Masih lagi suka nak jaga mata, suka lagi nak jaga pergaulan. Begitu juga kan, kadang-kadang dia tahu dia sebagai isteri orang, tapi kadang-kadang bila bergaul dia lupa dia sebagai isteri orang, ya. Kena jaga akhlak, kena jaga aurat dan sebagainya, ya. Itulah beza antara tahu dengan sedar. Sebab tu kita boleh simpulkan begini, ya. Orang yang tahu tak semestinya sedar, tetapi orang yang sedar insya-Allah dia tahu. Jadi begitu juga dalam amalan-amalan, dalam keyakinan kita kepada agama Islam. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, kan. Kebanyakannya kita hanya tahu, tapi kita tak sedar. Contohnya, ya, kalau kita belajar ilmu tauhid, kita dah tahu sama ada tauhid yang belajar cara sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, kita dah tahu. Ataupun yang belajar cara tauhid uluhiyah dan rububiyah, yang misalnya kata tahu semua, tetapi tak sedar juga, ya. Sebab itu kita kena meningkatkan diri kita ke arah kesedaran. Baik, di sini saya ingin ungkapkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali dalam konteks tahu dan sedar ni. Apa kata Sayyidina Ali? Ramai manusia ketika di dunia dia tidur, tapi apabila mati baru terjaga. Ya, sekali lagi saya ulang ungkapan ini, ya. Kata Sayyidina Ali, ramai manusia ketika hidup di dunia tidur, apabila mati baru dia terjaga. Jadi kalaulah tidur ataupun jaga ini dinisbah ataupun dirujuk kepada mata, tentulah ketika manusia hidup di dunia ini matanya celik. Ketika mati nanti matanya tertutup, ya. Tetapi sebaliknya kata Sayyidina Ali, ya, kalau manusia itu kan ketika hidup ni dia tidur, tapi bila mati baru dia tersedar ataupun baru dia terjaga. Kenapa? Rupanya kesedaran ini bukan merujuk kepada mata kepala, tetapi mata hati. Ya. Bila di dalam alam kubur nanti, ya, dalam Al-Quran dikatakan bila detik-detik sakaratul maut tu nanti kita diangkat hijab kita, ya, hijab kita ataupun penutup ni, kita boleh nampak tempat yang kita nak pergi.
Dalam Al-Quran kata fakashafna angkal itu akal fabasyarukal yauma hadid. Kita boleh nampak alam yang kita tak nampak selama ini. Bila dimasukkan ke alam barzah, baru kita tahu apa dia pahala, apa dia dosa. Waktu tu baru kita tahu solat kita macam mana, amal kita macam mana kan. 3 yang menemani kita, 2 balik, 1 je yang tinggal. Yang menemani kita ke kubur 3 iaitu harta kita, saudara kita dan amal kita. 2 balik, 1 je yang tinggal. Bila kita duduk dalam kubur, bila kita tengok waktu tu yang tinggal amal, sikit sangat amalnya waktu tu. Barulah kita tersedar waktu tu. Baru kita tersedar. Selama ni yang kita kejar rupanya di dalam kehidupan kita bukan pahala tetapi dosa. Yang kita menjadi target kita rupanya selama ini sepatutnya yang itu. Jadi baru waktu itu tersedar. Jadi apalah gunanya kalau kita sedar sewaktu kita tidak boleh buat apa-apa lagi pembaikan dan pembetulan. Lebih baik kita sedar di dunia ini sebelum kita sedar di barzah nanti Jadi kita di dunia ini kita nak sedar. Baik. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat celik mata hati ni kita kena buat pembetulan. Kita kena buat pembetulan sekarang. Kita kena celik mata hati kita sekarang. Sekarang. Bukan pada alam kubur. Jadi dalam hal ini, untuk kita katakan celik mata hati, iaitu mata yang ada di dalam dada ni, saya ingin merujuk kepada surah Al-Hajj ayat 6 mafhumnya lebih kurang fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apa maksudnya? Maksudnya lebih kurang kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Hati yang ada di dalam dada. Jadi bila kita melihat dalam kehidupan kita, bila kita sedar, barulah kita dapat mengenal 4 perkara Bila kita sedar, kita kenal 4 perkara ni betul. Empat aspek yang paling penting dalam hidup ni. Kita sedar siapa dia, Allah Tuhan kita. Yang kedua, siapa diri kita. Yang kedua, apa hakikat dunianya dan apa hakikat akhirat. Jadi 4 ni Allah, diri kita, dunia dan akhirat. Kata Imam Ghazali, 4 benda inilah yang kita nak lihat dengan pandangan mata hati. Dengannya barulah kita tahu dalam hidup ni what is true, what is good, what is right. Apa maksudnya? Apa dia yang benar, apa yang betul, apa yang baik. Sekarang ni manusia, kalau diberi serahkan kepada manusia, 1000 manusia, 1000 jawapan kita dapat. Apa dia yang benar, apa yang baik dan apa yang betul. Tetapi apabila manusia, hakikatnya orang beriman, dia kenal Allah, dirinya, dunianya dan akhiratnya, dia kenal hakikat kebenaran apa. Apa yang dikatakan betul, apa yang dikatakan baik. Kerana semuanya dilihat dalam arti dia kata tauhidik mindset ataupun tasawur Islam. Melihat dengan kesedaran Allah Subhanahu Wa Taala ada. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Jadi sebelum saya serahkan pada hati sebagai akhirnya pada saat ini, manusia melihat apa saja dengan 4 pandangan. Manusia melihat apa saja dengan 4 pandangan. Yang pertama, pandangan mata. Pandangan mata yang ada ni biasa, ramai orang melihat hanya dengan pandangan mata. Dia kata mata ni pandangannya menipu. Pandangan menipu. Mata kita boleh tertipu. Fizikal. Cuba kita tengok rel kereta api. Kalau tengok rel kereta api makin lama makin kecil. Sebenarnya tak. Sama aja. Begitu juga kalau kita lihat satu objek yang ada di dalam air, kita nampak macam dia bengkok. Dia bias, terbias. Dia bukan sebenarnya. Begitu juga kalau kita lihat bulan dengan mata kasar, kita nampak bulan tu indah, pungguk rindukan bulan. Tapi angkasawan yang pergi dah lihat bulan tahu macam mana kedudukan lopak-lopak di bulan tu dan sebagainya. Jadi pandangan mata menipu. Jadi manusia satu pandangan mata. Yang kedua, manusia melihat dengan pandangan akal. Akal dengan pemikiran berdasarkan ilmu. Pandangan akal juga selalu tersalah. Kalau pandangan mata tadi menipu, pandangan akal selalu tersalah Kenapa? Kerana berdasarkan akal saja manusia terbatas. Cuba kita lihat banyak hipotesis, teori-teori, ilmu-ilmu yang disangkakan benar pada satu ketika, tapi disalahkan oleh generasi kemudiannya. Contohnya kalau kita tengok
Ptolemy ya. Ptolemy dia kata ini orang hebat masa zaman dia saintis yang hebat. Dia kata apa, Ptolemy ni dia yang menamakan semenanjung kita semenanjung emas lah ya. Ptolemy ya. Ptolemy dia kata bumi ni mendatar sebenarnya. Nanti ada hujung dunia nanti kalau kita bergerak. Sebab tu pelayar-pelayar takut dulu ya. Takut terjatuh begitu. Takut jatuh ke hujung dunia begitu. Kemudian bagi tahu bahawa akhirnya dengan kajian akal juga menolak bahawa dunia ni bulat ya. Begitu juga selama berapa kurun manusia percaya bahawa bumi lah menjadi center of universe, pusat jagat raya. Jadi semua planet-planet akan mengelilingi bumi ya. Ini yang orang terima itu. Berkurun-kurun orang terima. Tetapi akhirnya bila terciptanya teropong oleh Nicholas Copernicus atau Galileo Galilei, dia tengok rupa-rupanya bumi bukan center of universe. Yang menjadi center of universe ialah matahari. Jadi berapa lama dah ya. Begitu juga orang percaya kepada teori ini teori, dan ini berterusan ya. Ya, pandangan akal ada yang benar tetapi sering juga tersalah ya. Ini pertama pandangan mata, yang kedua pandangan akal, dan pandangan yang ketiga ialah pandangan nafsu. Pandangan nafsu melulu je. Sebab nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Melulu maksudnya dia gopoh, kemudian dia hanya melihat yang dekat saja, nikmat yang dekat, dia tak melihat akibat daripada suatu perkara ya. Ini nafsu. Dan pandangannya hanya berisikan dosa saja ya. Tetapi kita nak pandangan yang keempat nanti ya, iaitu pandangan mata hati. Pandangan ini yang kita nak cakap. Inilah yang dikatakan pandangan mata hati. Inilah pandangan yang sangat bersih ya, sangat tepat ya. Kalau ada syaratnya. Kalau hati itu bersih daripada perkara-perkara ini ya. Pertama, hati itu bersih daripada dosa-dosa ya. Hati itu akan bersih betul ya. Dia umpama cermin yang membalikkan pandangan kita ya. Bersih daripada dosa. Yang kedua, hati itu bersih daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk seperti hasad, marah, dengki, dendam ya, dan sebagainya. Bebas daripada sifat-sifat mazmumah. Yang ketiga, hati itu mestilah bebas daripada syirik ya. Syirik, menduakan Allah ya. Ini paling bahaya zaman moden sekarang ni ya. Kalau dulu Arab jahiliah mensyirikkan Allah Tuhan dengan berhala-berhala, tetapi sekarang ni dengan materialism kita bertuhankan benda. Kadang-kadang kita bertuhankan teknologi ya. Kadang-kadang kita bertuhankan dunia pasaran. Kadang-kadang kita bertuhankan izm-izm yang selain daripada Islam. Ini syirik juga ya. Dan juga kadang-kadang kita yang heboh sekarang ialah tentang hantu-hantu ni ya. Hantu-hantu semua ni ya. Ini yang kita nak jaga. Dan hati itu mesti bersih daripada cinta atas dunia. Cintakan dunia. Ya, dunia itu penting tetapi dia sebagai alat, bukan matlamat. Ya, itu yang kata. Tapi bila cinta dunia itu kita letakkan di hati ini tidak boleh ada dua cinta, hanya satu cinta saja, iaitu cinta Allah. Kalau ada cinta yang lain, cinta Allah takkan ada. Ya, sebab itu cinta Allah. Dan cinta yang lain kerana Allah boleh. Ya, cinta yang kerana Allah. Jadi itulah sebagai pembukaan. Ampun maaf daripada saya ya, kalau boleh ada respon-respon yang boleh kita berbincang untuk kita menjernihkan ataupun kita satu penjernihan untuk kita pencerahan yang mana daripada apa yang saya lontarkan tadi. InsyaAllah. Dan waktu ini kita nak berkongsi dengan pendengar-pendengar untuk sama-sama berkongsi seperti yang Ustaz nyatakan sebentar tadi. Untuk anda ada 3 saluran yang boleh kita gunakan di talian kita di 0362051500, dan juga menerusi Facebook, letakkan komen anda di situ, dan juga menerusi SMS pesanan ringkas anda dengan menaikkan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan Ustaz tadi kan bila cakap tentang sedar, kata orang tu kalau kita tidur kita tahulah orang tertidur dan kita kejutkan. Sekarang ni sedar yang kata orang tu hatinya tertidur ya. Kalau bagi saya dia ada dua situasi. Maknanya kalau orang tu tertidur, maknanya nak sedarkan dia dalam keadaan yang inilah ya, secara hati ni bagaimana nak sedarkan dia. Dan kalau kita lihat ya, macam mana yang Ustaz selalu nyatakan, kita ni siapa kawan di sekeliling kita. Dan saya nak combinekan dua itu. Maknanya bagaimana kita nak sedarkan rakan kita yang tertidur, satu, ataupun bagaimana rakan nak menyedarkan kita yang tertidur ni kan. Kata Ustaz tadi kan, kadang-kadang kita ni tahu tapi tak sedar. Bagaimana tu Ustaz? Sebab itu kalau kita lihat dalam Islam ni penting sekali ya peringatan ataupun tazkirah tu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin.
orang yang berilah peringatan, kerana orang mukmin itu sentiasa mendapat manfaat daripada peringatan. Sebab itu kalau kita lihat macam mana hati kita buta mata tak nampak jalan di dunia, kita lihat kerana buta hati tak nampak jalan menuju akhirat, kita katakan. Dan kita ni warga akhirat semua, bukan warga dunia. Saya dah berkali-kali beritahu dan ingatkan pada diri saya sendiri, dunia diciptakan untuk manusia, tapi manusia diciptakan untuk akhirat. Dunia dicipta untuk manusia, tapi manusia dicipta untuk akhirat. Kita nak pergi ke syurga, balik. Sebab kita asalnya daripada syurga. Nabi Adam, datuk kita, Siti Hawa, nenda kita, datang daripada syurga. Kita nak kembali ke sana, Jadi kita ini penting, Apabila kita buta hati, kita tak akan nampak jalan ke akhirat lagi. Kan, kita akan nampak jalan dunia yang dekat saja, Sebab itu yang penting ialah peringatan. Peringatan ni datang daripada mana? Satu, peringatan yang datang daripada muzakir, orang-orang yang memberi peringatan, Peringatan tu datang daripada sahabat kita, daripada ustaz-ustaz kita, daripada siapa saja, yang menyeru ke arah kebaikan. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Islam, ulama-ulama berpesan, ada setengah kata 7 hari, ada setengah kata 40 hari. 7 hari ataupun 40 hari kita tak dengar majlis ilmu, hati kita akan menjadi gelap. Hati kita akan menjadi gelap. Hati yang gelap tadi, hati yang tak sedar lah tadi, Hati yang tak sedar, yang tertidur tadi perlu dikejutkan, perlu dikejutkan. Dari mana kita datang? Untuk apa kita jadikan? Kemana kita pergi selepas ini, Kadang-kadang manusia pada hari ini, minta maaf, kadang-kadang dia terlalu leka dengan kehidupan, Dia tidak tahu lagi, dia tidak tahu lagi siapa yang kontrol, Jadi siapa yang kontrol diri kita sebenarnya, Kita bangun, pergi sarapan, pergi makan, makan, kemudian pergi kerja, balik, pergi tengok TV, makan, tidur, gitu saja, Yang dikatakan 5 rukun hidup tu, makan, rukun hidup yang diamalkan biasalah, yang kita kan apa yang kita tidur, makan, minum, tidur, rehat, kahwin, itu saja, makan, minum, tidur, rehat, kahwin, macam itu, macam minta maaf lah, sampai disindir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, mereka tu umpama binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu, lebih sesat, lebih teruk daripada itu, kan. Jadi tak tahu apa-apa, Jadi dia tak tahu apa matlamat, apa tujuan hidup dia. Ataupun kalau kita baca dalam buku-buku motivasi, hidup manusia zaman moden ini, dia macam seolah-olah dia bergerak dalam kapal yang dikata cruise to nowhere. Cruise to nowhere ni macam mana, Satu kapal yang disewa, duduk, makan, minum, dia tak ada tempat untuk belayar, dia jalan begitu, dia berlipu lara atas tu, kemudian enjoy, dia suka itu. Jadi manusia zaman moden ini kebanyakannya aimless. Bila dia aimless, dia tidak ada tujuan, dia akan sampai ke satu tahap yang dikatakan emptiness, kekosongan. Dia tak tahu apa untuk hidup ini dan sebagainya. Mereka yang tak dapat akan terhimpit oleh kesusahan, mereka yang dapat ada kekurangan yang tidak dapat dipuaskan. Jadi dapat dunia pun susah, tak dapat pun susah. Ini yang dikatakan aimless. Ini yang dikatakan manusia ni hanya hidup seolah-olah hidup-hidupan, bukan hidup yang ada tujuan hidup. Sedar tapi tak sedar. Sedar tapi tak sedar. Kesian dia. Mudah-mudahan kita dapat membantu rakan-rakan kita. Diri sendiri sebenarnya dulu, Ustaz, Waktu ini kita nak ambil pemanggil pertama di talian 0362051500. Assalamualaikum, siapa di talian waktu ini bersama kami? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Khairi dari Petin, nak bertanya Ustaz. Cik Khairul, silakan. Assalamualaikum Ustaz Farul. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan mata hati ni, saya nak membaca satu surah, iaitu surah As-Sajdah daripada ayat 7 hingga 8. Silakan. Ini Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون. Yang bermaksud Ustaz, ya silakan. Yang sangat elok setiap sesuatu yang ia ciptakan, dan dia mulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia jadikan keturunannya dari air sperma, kemudian dia sempurnakan
lalu ditiupkan roh padanya dan dia jadikan baginya pendengaran, penglihatan beserta hati. Namun demikian sedikitlah darimu yang bersyukur. Cuma di sini Ustaz, saya nak minta Ustaz jelaskan tentang dijadikan pendengaran dan penglihatan beserta hati dan sedikit sekali di kalangan manusia yang bersyukur. Saya nak minta Ustaz beri penjelasan tentang konsep ni Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu perkongsian daripada surah As-Sajdah. Dan mungkin Ustaz kita waktu ini kita nak kongsikan juga pendengar-pendengar yang lain untuk kita kumpulkan soalan daripada mereka. Assalamualaikum, siapa tanya? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, siapa tu? Ini daripada Abdul Halim ya. Encik Abdul Halim, silakan. Daripada Kinabalu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz Farul. Waalaikumsalam. Ni saya nak tanya inilah, ni kaitan dia yang sekarang ni tentang mata hati tadi ya. Mungkin dia juga dengan apa yang sekarang ni sedang merancang alam. Bukan juga salah perkara ni, tapi dia memang banyak sudah inilah orang-orang sekarang ikut benda ni kan, macam melibatkan diri. Ini tasawuf ni, tarekat sufi ni kan. Ya. Jadi sufi ni memang betul ada tarekat-tarekat yang musabar yang betul lah. Jadi tarekat ni memang didikannya memang bagus lah kan. Dia punya fokus memang untuk membuka hati lah. Untuk lebih pada mata hati itu melihat apa yang tidak nampak. Dan seterusnya tercapailah apa yang selalu Ustaz sebut tu lah. Mukmin profesional juga kan. Jadi saya nak Ustaz kaitkanlah dia dengan apa yang Ustaz kita bincangkan hari ini lah. Itu saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita nak bisa lagi memanggil ataupun Ustaz nak jawab dahulu? Ambil satu lagi. Satu lagi memanggil ya. Assalamualaikum, siapa talian ketika ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Abdul Manan daripada Pulau Pinang. Ya, silakan Cik Abdul Manan. Abang, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, khabar baik. Sebenarnya Ustaz, tahu dan sedap tu dua perkara yang berlainan lah, betul Ustaz. Jadi sebenarnya kita semua tahu bahawa kita dengar di Europe, maka banyak orang semayang berjemaah, masjid pada penuh, semayang di pavement pun kena saman, kan? Mahazin bila ditanya kat dia apa yang kamu dapat di Europe, dia kata tiap-tiap 15 minit orang masuk Islam. Tetapi sebenarnya kita semua tahu, tapi adakah kita ada sedar di Malaysia ni macam mana keadaan sembahyang kita, keadaan orang Islam mengimarahkan masjid, mengimarahkan Islam sendiri. Jadi ini satu tanda tanya kan, macam mana kita nak usaha supaya kita sedar bahawa ke arah tuju kita, benchmark kita ke mana ke arah tuju kita untuk jadi seorang Muslim profesional ataupun seorang Muslim yang mentaati segala perintah Allah. Itu saja saya punya pertanyaan. Doktor dapat jawab Ustaz dapat serangkan sikit. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Abdul Manan, dan mungkin kita nak kupas satu-satu daripada Encik Khairul sebentar tadi. Terima kasih kerana banyak juga respon yang saya kata memberi penjernihan dan pencerahan kepada apa yang telah saya sampaikan, terutamanya Cik Khairul yang telah membaca surah As-Sajdah tadi tentang pendengaran, kemudian tentang penglihatan dan kebanyakannya dikaitkan di ujungnya qalilun min ibadiyah syakur, sedikit saja kalau daripada kalangan manusia ini yang bersyukur. Sebenarnya apa yang disebut dalam surah As-Sajdah itu ada kaitannya juga dengan apa yang telah Allah tegaskan di dalam surah Al-A'raf, iaitu ayat 179. Maksudnya oleh kerana ayat itu panjang, saya ambil maksudnya je. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan daripada jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya, dan mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya, dan mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai. Itu yang saya katakan tadi, balhum adall, macam binatang ternak saja. Mereka ada mata tetapi tidak melihat, tetapi ada telinga tak mau mendengar. Macam mana bukan, ini tidak dirujuk kepada soal-soal fizikal. Contohlah ketika azan berkema waktu subuh ataupun waktu solat yang lain kita dengar azan. Kadang-kadang orang di sebelah masjid ataupun di sebelah surau pun tak pergi. Kenapa? Yang tak dengar tu apa dia? Yang tak dengar tu telinga dia tak dengar. Tak, mata dia tak nampak. Mata dia nampak, tetapi hati, bila hati kita terhijab ataupun tertutup tadi, pendengaran kita penglihatan kita dah tak berguna lagi. Sebab itu yang penting yang kita kena buka pintu hati kita. Jadi bila kita katakan sekarang ni
ramai. Saya nak kaitkan soalan ni dengan macam-macam. Kalau kita tengok dengan apa yang disebut oleh Cik Manan tadi juga, Mahizin kata 15 minit di barat, 15 minit masuk Islam. Di sini kita di Malaysia, minta maaf kita heboh dengan isu murtad. Sebab itu awal-awal dulu saya dah katakan bahawa sekarang ni sudah ramai orang yang bijak di luar Islam nak masuk ke dalam Islam kerana dapat melihat keindahan Islam itu. Sedangkan ramai pula pada masa yang sama orang yang bodoh di dalam Islam nak keluar Islam kerana tak nampak ajaran Islam tu begitu indah saja. Jadi apa menyebabkan orang yang di dalam Islam tak nampak keindahan Islam yang tadi kata? Kerana apa? Kerana mereka tidak pernah terbuka mata mereka, terbuka pendengaran mereka untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dihuraikan secara kontemporari dan secara dekat dengan mereka. Itu yang nampak. Kebanyakan kita hanya melihat Islam kerana kita, mak kita, ibu bapa kita Islam, datuk kita Islam baka, kita katakan. Kita tidak mempelajari Islam tu dengan sebenarnya. Sebab itu cuba bayangkan, saya buat contoh mudah aja. Kalau kita lah Yati nak sangat kereta, simpan duit, jaga betul-betul daripada kerja dulu dah ada ada cita-cita untuk beli kereta satu hari, simpan menabung sikit, akhirnya sampai 5-6 tahun beli cash kereta kan. Macam mana Yati dengan kereta tu? Tentu kita jaga. Betul. Sebab usaha kita, ikhtiar kita, kudrat kita tahu betapa susahnya. Tetapi katalah menang teka silang kata, tiba-tiba dapat dapat kereta. Kadang-kadang kita jualkan balik kereta tu kan dan sebagainya. Sebab apa? Kita nak dapat duit. Kita tak sayang pun sebab kita tak jaga, tak berusaha. Sebab itu kata Syahid Imam Hasan Al-Banna, dia kata apa? Kemanisan beragama hanya dirasai oleh orang yang memperjuangkannya. Kemanisan beragama hanya dirasai oleh orang yang memperjuangkannya. Contohnya, sebab itu kita nak merasai bagaimana keindahan iman, keindahan Islam, kita kena memperjuangkannya. Macam tadilah, kita berjuang betul nak dapat kereta, akhirnya kita jaga. Kalau orang calakan, wallah, bukan cala di kereta tu, tapi cala di hati kita. Begitu kalau kita jaga Islam, tercala Islam kita, tercala di hati kita, kita rasa sensitif. Macam para sahabat Rasulullah SAW, mereka nak dapat mengucap syahadah tu bukan di bilik aircon macam kita dalam konti cakap Islam. Mereka cakap di tengah-tengah padang pasir. Mereka bukan sekarang ni kita cakap bahasa Islam, orang buat kenduri maulid bagi ini mereka sampai 3 tahun disekat makanan hingga antara para sahabat terpaksa makan kulit-kulit dan kayu-kayu untuk survive dalam masa pemboikotan orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana sukarnya mereka mendapat Islam. Jadi ini yang patut kita ceritakan balik. Dan sekarang ni minta maaf kenapa orang tak tertutup pendengaran mereka, tertutup penglihatan mereka. Akhirnya mereka tak terasa Islam itu suatu yang keindahan Islam, suatu yang mereka perlukan. Sebab mereka tak nampak apa manfaatnya beriman kepada Allah. Mereka tak nampak. Hari ini contoh mindset kita contohlah. Kita tertinggal solat subuh. Kalau dulu orang-orang yang beriman, orang-orang yang takarub dengan Allah, apa mereka melakukan satu dosa, bukan tertinggal solat lah, satu dosa saja, mereka merasakan macam batu yang nak menghempap, gunung yang nak menghempap mereka. Hingga lahirlah syair-syair yang indah yang kita ilahi lastulil firdausi ala, ya Allah, aku ni tak layak untuk syurgamu, tapi aku juga takut untuk masuk ke nerakamu. Sampai begitu, dan mereka melafazkan syair-syair itu sampai mereka mengalirkan air mata kerana dosa yang mungkin sedikit saja. Tetapi hari ini kita betul-betul terlibat betul dengan dosa, tetapi tak rasa apa-apa. Kenapa? Kerana yang satu yakin kepada Allah, dan hari akhirat. Yang satu lagi tak yakin dan tak rasa apa-apa. Mungkin kalau kita hari ini wallet kita jatuh, RM27, kita rasa jadi satu isu besar hari itu. Wallet saya jatuh lah, beg duit saya jatuh lah RM27 hari ini. Tapi kalau kita tertinggal solat jemaah yang dikatakan 27 lebih kali baik daripada solat sendiri, kita tak rasa apa. Ada orang yang menangis zaman-zaman dahulu yang kita lihat, ada orang yang menangis kerana mereka mengenangkan dosa. Mereka kira macam ni, satu hari aku berdosa macam ni, kalau 2 hari, 1 tahun, aku hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, terus pengsan.
kalau dikatakan satu hari dia berdosa katakan ini, dikira dibilang didarab, akhirnya umur dia kata 50 tahun, akhirnya dia jatuh pingsan kerana memikirkan dosa dia yang banyak. Dia menangis. Tapi hari ini ada juga orang menangis kerana calon akademi Fantasia dia terkeluar, misalnya kata contoh, dia menangis juga, tetapi nilai yang berbeza. Sebab itu yang kita katakan tadi, sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur, kata Allah. Sedikit sekali. Kita hanya hari ini melihat nikmat, tetapi kita lupa pemberi nikmat. Kita berinteraksi, berkomunikasi dengan alam, tetapi kita terlupa berkomunikasi dan berinteraksi dengan penciptanya. Kerana apa? Hanya kita melihat yang tersurat, kita tidak nampak yang tersirat. Beza hari ini orang yang melihat dengan mikroskop, dia nampak virus dan bakteria kerana ada mikroskop, betul ya? Betul. Begitu juga para solihin, para mukarrabin, mereka ada mikroskopnya. Mikroskopnya ialah wahyu yang dapat melihat alam gaib, yang mereka meyakini alam gaib dan mereka tahu bahayanya, ya. Macam sekarang ni kita tahu dah bahaya virus, dosa dan sebagainya. Sebab itu bila ada sesemua burung satu ketika dulu, semua orang takut makan ayam, kerana takut dia ni. Tapi bila kita kata virus dosa, kita tak ada apa-apa. Sebab apa? Tu yang kata tadi, mata mereka melihat tapi tak melihat hakikat. Telinga mereka mendengar tapi tidak mendengar yang sebenarnya, yang seharusnya didengari, ya, dan sebagainya. Itu yang saya katakan. Sebab itu bila Cik Halim kata tadi daripada KK, kita perlukan kaedah-kaedah zikir. Kaedah-kaedah zikir. Kerana zikir ni mengingati Allah. Mengingati Allah ni penting, ya. Sejauh mana Allah ingat kita, itu kedua. Tapi kita perlu tanya sejauh mana kita ingatkan Allah, ya. Jadi sekarang ni cara-cara berzikir ni banyak kaedahnya. Ada yang ambil daripada susunan-susunan. Ada kata kalau tak Syahid Hasan Al-Banna dan Ikhwan Muslimin, dia ada yang kata alamat surat, ya, yang sugrona dan kubronya kita boleh baca pagi dan petang, ya. Ada juga daripada Maulana Ilyas Zakaria yang katakan ayat-ayat manzil. Ada juga syekh-syekh tarikat, ada tarikat Ahmadiyah, ada tarikat-tarikat yang muktabar. Ini kaedah-kaedah dalam berzikir. Elok disiplin-disiplin kerohanian ini, ya, supaya apa tadi? Hati kita tadi terus dibasuh. Sebab hati yang karat ini, Yati, ya, hati yang karat ni ada dua saja pembersihnya, ya. Satu zikrul maut, satu zikir. Satu ingat mati, yang kedua zikrullah. Zikrullah ini adalah pencuci bagi hati kita. Jadi kalaulah kita berada di depan cermin pada hari ini, kita tengok wajah kita saja, tapi malangnya kita tak nampak hati kita. Sejauh mana hati kita kotor, kita tahu sejauh hati kotor dengan simple je. Kalau amal taat tu berat aja kita nak buat, tetapi dosa tu ataupun kejahatan ringan saja kita nak buat, itu petanda hati kita sudah ada masalah. Ya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya, ya. Petanda hati yang sakit itu ataupun hati yang mati itu ialah apabila dia buat satu amal, tertinggal satu amal kebaikan, tak rasa sedih. Terbuat satu kejahatan, dia membuat amal kebaikan, dia tak rasa gembira. Dia dapat solat hari ini. Berapa ramai orang solat hari ini? Ada tak rasa gembira dapat solat? Ataupun biasa saja dapat solat, macam dapat makan juga, ya? Tak ada apa-apa. Seharusnya kita gembira apabila kita dapat melaksanakan ketaatan, dan rasa sedih apabila kita melakukan kejahatan. Itu yang sepatutnya, itu petunjuk hati kita masih bersih. Jadi eloklah, ya, yang kita katakan ada tarikat-tarikat, cara-cara berzikir dan sebagainya. Ini adalah satu kaedah dalam kita membersihkan hati. Alhamdulillah kalau ada guru yang baik dan tarikat yang mutabar, insya-Allah. Insya-Allah. Dan waktu ini kita nak raikan juga rakan kita di SMS, Ustaz, ya. Tadi Ustaz pun dah cakap tentang virus dan menyentuh tentang virus ni juga. Rakan kita Muhammad Nur Nazlin ditanya, kata bila kata buta hati ni mesti ada penyebab ataupun virus tadilah yang macam Ustaz nyatakan tadi kan. Mungkin boleh nyatakan secara ringkas apakah virus-virus yang boleh kita kenal pasti ni sebenarnya? Biasa je terus saya kata terus ya. Virus bagi hati kita ialah sifat yang katakan dosa lah. Dosa kita, ya. Dosa itu kalau kita buat mula-mula jadi titik hitam. Titik hitam pada hati kita. Mula-mula titik hitam, ya. Kemudian kuat-kuat lagi dah tumpuk-tumpuk, ya. Kuat lagi dia dah menutup, ya, dan sebagainya. Jadi sebab itu kalau kita terbuat dia dosa, terus bertaubat, dia boleh delete balik.
dia boleh delete balik. Jadi jangan kita tangguhkan taubat kita. Contoh macam ni bila kita bawa kereta, sahabat-sahabat kita yang bawa kereta kadang-kadang susah nak jaga mata kita bawa, kadang-kadang kita bukan nak tertengok tapi tertengok pun kadang-kadang lama tengok kan. Jadi lama kan, bila lama kita sedar itu dosa. Jangan kata lepas maghrib nanti, lepas solat kita astagfirullahalazim, astagfirullah. Masa sabar lepas maghrib tak ada. Masa tu juga on the spot bila kita terasa dosa, astagfirullahalazim, terus kita cover dengan kebaikan dan rasa nadam ataupun rasa menyesal dalam diri kita. Itu penting Jadi hati itu jadi kotor ataupun yang dikatakan tadi virus tadi ialah dosa. Yang kedua sifat-sifat mazmumah kita. Kena jaga sungguh ya Allah Ini yang sukarnya Rasa kadang-kadang minta maaf kita kaya dengan prasangka sekarang. Saya ambil contoh prasangka saja. Kadang-kadang kita lalu dengan kereta, kadang-kadang nampak orang tu pakai, dia pun kita tak kenal, dia pun tak kenal kita, tapi jahatnya kita sangka orang ni macam ni, orang ni macam ni dan sebagainya. Sebab tu saya dah katakan dalam satu tulisan, jalan raya sudah jadi lambatkan sifat-sifat mazmumah kita. Kita marah di jalan raya, kita prasangka, jadi itu semua boleh mengotorkan hati kita. Itu jadi hati-hati Satu dosa, satu sifat-sifat mazmumah kita kena. Sebab itu kita hapus apa hari ni, kita cuba kita muhasabah kejap. Sementara kita ada yang kaum ibu di rumah ataupun yang sedang membawa kereta ke di mana saja, cuba kita lihat apa yang paling sukar hari ni. Manusia yang macam mencabar kita hari inilah yang itu. Sebenarnya itulah manusia yang kalau kita dapat atasi akan mendapatkan kita akrab dengan Allah. Contohnya kita kata semua saya boleh pergilah, saya semua boleh get along, kecuali dengan bos ni je yang saya tak boleh. Sebenarnya bos itulah laluan kita untuk dapat akrab dengan Allah. Allah letakkan keredaannya di tempat-tempat yang menguji kita. Kita kena, ataupun kita kata kalau saya lah dapat selesaikan problem ni, kalau tak adalah problem ni, saya dah hidup tenang dah. Problem itulah yang sebenarnya yang Allah letakkan untuk sebagai jalan untuk dekat rapat dengan Allah. Itu yang orang kata Ustaz, mungkin boleh betulkan saya kalau silap, kata mungkin inilah yang dikatakan sebagai kekurangan ataupun kekurangan sesuatu itu adalah membawa kelebihan kepada seseorang. Betul. Kita tak nampak kata satu tu, kadang-kadang orang nampak masalah tetapi sebenarnya itu cabaran dia. Ingat kita katakan selalu saya buat metafora ni. Layang-layang tidak akan naik dengan mengikut angin. Layang-layang akan naik dengan melawan angin. Jadi dengan lawan angin itulah baru layang-layang tu. Jadi yang sukar itu sebenarnya banyak kesan didikannya daripada yang mudah. Contoh, katalah kita ada orang minta sedekahkan kita ataupun minta tolong duit dengan kita. Kita ada RM1,000, kita bagi 100. Tak ada apa, kita ada 900 lagi Betul. Tapi kata dia boleh dapat pahala tapi belum, kesan didikan dia tak tinggi pada hati kita. Tapi kita ada RM10, tiba-tiba orang minta RM9, kita bagi RM9, tinggal RM1. Walaupun jumlahnya tadi hanya RM9 berbanding tadi RM100 yang kita bagi, tetapi RM9 yang kita bagi dengan ada RM1, ini kesannya dari segi didikan pada hati kita untuk membuang sifat-sifat mazmumah dalam hati kita, buang sifat kedekut tadi lebih lagi daripada yang tadi. Jadi semakin sukar, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan saya kira itu sebagai penutupan mungkin pertemuan kita pada minggu ini. Saya cakap terima kasih kepada Yang Bahagia Ustaz atas perkongsian untuk Mukmin Profesional hari ini. Harap kita dapat bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Kepada anda, teruskan kesihatan anda bersama kami tentunya di pilihan utama anda, Radio Institut Farma Islam Malaysia, IKIM FM.